Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Diharap semuanya sihat-sihat. Saya ialah Cikgu Seri Haryani binti Muhammad Yunus, Guru Cemerlang Geografi dari SMK Iskandar Shah Jassin Melaka, akan membantu pelajar-pelajar untuk persediaan teknik menjawab kertas 2 Geografi SPM. Sebelum itu, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada PPD Jassin kerana dapat menjayakan program sehebat Jassin ini. Baiklah, saya akan fokus kepada kertas 2 kerana ia menyumbang markah yang banyak, iaitu 100. Baik, masa yang diperuntukkan ialah 2 jam sahaja. Jadi, pastikan calon membahagikan masa dengan baik untuk menjawab. Saya menggalakkan bagi soalan yang sukar atau susah, calon janganlah membuang masa untuk soalan tersebut. Sebaliknya, jawablah soalan yang mudah dahulu agar tidak membuang masa. Jadi, ambillah peluang ini untuk mendapatkan markah yang banyak. Baiklah, kertas ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A jawab semua soalan, manakala bahagian B jawab 3 soalan esei dari 4 soalan yang diberikan. Tetapi, pelajar digalakkan menjawab semua soalan esei jika ada masa. Dan saya juga menggalakkan pelajar saya menjawab sekurang-kurangnya 3 dan kalau boleh 4 soalan. Baiklah, untuk soalan bahagian A, iaitu soalan struktur. Garisan untuk jawapan telah pun disediakan. Jadi, pelajar boleh jawab dan tulis jawapan pada ruangan garisan yang diberikan. Jawapan tidak perlu panjang-panjang. Jawapannya ringkas sahaja untuk soalan struktur. Contohnya, soalan A, markah yang diperuntukkan ialah 1 markah. Jadi, jawapan yang mesti ditulis oleh calon ialah 1 jawapan sahaja. Atau boleh 2 jawapan yang sama maksud dengannya. Tetapi, jika calon tulis 2 jawapan, iaitu 1 jawapan yang betul dan 1 jawapan yang salah, maka kedua-dua jawapan tersebut tidak akan diterima kerana calon seolah-olah meneka jawapan dan meminta pemeriksa pula untuk memilih mana jawapan yang betul. Jadi, ini tidak dibenarkan dan markah adalah kosong. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya yang diperuntukkan markah 3 markah. Calon digalakkan menulis lebih dari 3 jawapan. Jangan beri jawapan yang secukupnya iaitu 3 kerana ada kemungkinan 3 jawapan yang diberi akan salah. Jadi, saya menggalakkan pelajar menjawab lebih dari 3 jawapan. Jika ruangan jawapan tidak mencukupi, calon boleh menambah sendiri garisan di bawah dan garisan yang sedia ada sebagai tambahan. Untuk menjawab soalan yang disediakan gambar raja, sebenarnya calon boleh menjawab berdasarkan dari gambar raja sahaja. Contohnya, gambar Pulau Haba di slide tersebut. Calon diminta untuk memberikan puncanya. Jadi, dari gambar raja tersebut, sebenarnya calon boleh memberikan jawapannya. Kalau dilihat dari foto tersebut, iaitu adanya bangunan tinggi, bangunan padat, berkaca dan asap kilang. Dengan mudah sahaja calon boleh dapat 3 markah untuk soalan tersebut berdasarkan pada foto sahaja. Dan sebelum saya terlupa, perlu saya ingatkan juga supaya calon diminta menulis dengan jelas. Pastikan tulisan calon besar supaya mudah dibaca oleh pemeriksa. Jangan lupa juga, calon mestilah menulis nombor semula
untuk memudahkan pemeriksa mencari jawapan anda. Kerana prinsipnya atau psikologinya, calon memudahkan kerja pemeriksa, maka pemeriksa akan gembira menanda dan pemeriksa juga gembira untuk memberikan markah jika betul. Baiklah, untuk menjawab soalan di bahagian B iaitu soalan esei. Baik, ada 4 soalan esei yang diberikan termasuk salah satunya adalah grafik. Saya menggalakkan calon menjawab soalan grafik kerana peruntukan markah untuk grafik adalah 8 markah. Banyak tu. Dengan hanya menyalin semula tajuk, membuat petunjuk, label paksi X dan label paksi Y, calon dengan mudah boleh mendapat markah 4 markah sahaja berdasarkan menyalin semula tajuk dalam jadual yang diberi. Baik, semua perkara ini boleh didapati dengan menyalin semula maklumat yang ada pada soalan dan tulis semula mengikut kedudukan bahan grafik tadi. Baik, ada beberapa soalan yang boleh dikenal pasti cara menjawabnya. Iaitu nyatakan, berikan, senaraikan, kemukakan, sebutkan, namakan dan apakah. Baik, untuk soalan ini, calon hanya perlu nyatakan sahaja fakta. Tidak perlu jawapan yang panjang. Biasanya peruntukan markah ialah 2 markah sahaja. Jadi janganlah buang masa untuk menulis jawapan yang panjang kerana dia hanya perlu menyatakan sahaja. Contoh soalan. Nyatakan ciri-ciri tumbuhan semula jadi di hutan hujan tropika. 2 markah. Jadi jawapan yang sepatutnya ditulis oleh calon ialah malar hijau, 1 markah, 4 lapisan, 1 markah, berkayu keras, 1 markah. Itu sahaja. Dan jawapan tersebut sudah memadai dan calon boleh mendapat 2 markah yang diberi. Janganlah membuang masa menulis jawapan yang terlalu panjang. Ini yang akan menyebabkan calon terperangkap dan tidak mempunyai masa yang cukup untuk menulis dan menjawab soalan yang seterusnya. Baiklah, bagi soalan, bagaimanakah, jelaskan, mengapakah, terangkan. Calon mestilah menulis fakta dan huraian. Contoh soalannya, jelaskan 3 kepentingan tumbuhan semula jadi terhadap alam sekitar. Perhatikan soalan kepada alam sekitar. Jadi, jawapan calon dan mestilah berhati-hati kerana soalan ini berkehendakkan kepentingan pada alam sekitar, bukan kepada manusia. Jadi jawapan yang tepat yang sepatutnya ditulis oleh calon mesti ada fakta dan huraian. Iaitu A, membekalkan oksigen fakta iaitu melalui proses fotosintesis huraian, 2 markah. B, habitat flora, faktanya iaitu tempat tinggal tumbuh-tumbuhan seperti periuk kera. Itu adalah huraian, 2 markah. C, kawasan tadahan air iaitu fakta. Dan akar pokok berfungsi sebagai span penyerap air, huraian. Calon tidak boleh memberikan jawapan ini. Contoh, sumber pendapatan negara iaitu kayu balak dieksport ke luar negara kerana ini adalah pada manusia. Begitu juga dengan B, peluang pekerjaan iaitu kegiatan pembalakan menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar. Ini juga kepada manusia, bukan alam sekitar. Harap-harap calon dapat memahami apa yang cikgu maksudkan. Baiklah, untuk yang seterusnya, untuk soalan bincangkan, huraikan. Bincangkan, huraikan. Calon mesti ada fakta, huraian dan contoh. Contoh soalannya, huraikan
3 kepentingan tumbuhan semula jadi terhadap alam sekitar. Baik, jawapan yang mudah dan tidak perlu panjang. Fakta, huraian dan contoh. Okey, saya bagi contoh. A. Membekalkan oksigen. Fakta, iaitu melalui proses fotosintesis. Huraian dan contoh tumbuhannya. Calon boleh letak contoh tumbuhan yang ada di hutan kita. Contohnya paku pakis. Okey, iaitu ataupun membebaskan oksigen. B. Habitat flora, iaitu hutan sebagai kawasan tempat tinggal bagi tumbuh-tumbuhan. Huraian, contohnya seperti paku pakis, periuk kera. Itu adalah contoh. 3 markah calon akan dapat. C. Habitat fauna. Fakta, iaitu hutan menjadi tempat tinggal haiwan. Huraian dan contohnya jika calon menulis ular dan monyet, itu adalah contoh. Jadi calon akan memperolehi 3 markah. Baiklah, untuk contoh jawapan struktur bahagian A, yang perlu dan elakkan jangan dibuat kerana ianya membuang masa. Ingat tu. Calon hanya perlu menulis jawapan pendek, ringkas serta tepat sahaja. Tidak perlu panjang-panjang seperti bahagian B untuk soalan esei tadi. Seperti contoh yang diberikan. Baiklah, cuba lihat soalan ini. Soalan nyatakan bentuk muka bumi dalam foto 1. Jawapan yang sebenarnya ialah air terjun. Lihat anak panah tersebut. Tetapi ramai calon yang menjawab soalan ini memberikan jawapan tanah tinggi. Kerana apa? Kerana calon nampak sebuah kawasan tanah tinggi dan tidak fokus kepada gambar air tersebut. Tetapi untuk menjawab soalan bahagian soalan A ni tadi, calon boleh kaitkan soalan A dengan soalan B. Jadi calon kena lihat juga soalan B. Kerana soalan B biasanya berkait dengan soalan A. Okey, soalan B merujuk kepada sungai. Jadi jawapan A mesti ada kaitan dengan soalan B tadi. Jadi jawapan paling tepat untuk soalan A tadi ialah air terjun kerana soalan B adalah contoh bentuk muka bumi di peringkat hulu sungai. Dan ianya memang berkait dengan soalan di B tadi. Baiklah, untuk jawapan esei calon. Baik, elakkanlah menulis dengan tulisan yang halus sehingga sukar kerana ianya sukar dibaca oleh pemeriksa. Dan jawapan yang ditulis janganlah terlalu panjang seperti soalan rumusan dalam karangan bahasa Melayu. Untuk soalan rubrik, contohnya, ini adalah contoh soalan yang baru, iaitu pada pendapat anda, wajarkah dasar tersebut dilaksanakan? Berikan alasan anda. Jadi calon mesti menjawab dulu soalan itu, wajar atau tidak wajar. Kemudian, barulah kemukakan alasan-alasan seperti dalam contoh yang saya berikan. Untuk mendapat markah yang baik, calon mestilah memberikan fakta, huraian dan contoh kerana ini adalah soalan rubrik. Jika calon hanya menulis fakta sahaja tanpa menghuraikannya, markah maksimum yang boleh diberikan hanyalah 2 markah sahaja. Baiklah, untuk yang menulis 2 fakta beserta 2 huraian yang lengkap, calon boleh mendapat 4 markah. Tetapi, jika calon ini menulis dengan 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh, calon boleh mendapat markah maksimum 6 markah. Dengan itu, sekian, terima kasih.